Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Puji nama Tuhan, kita kembali boleh beribadah sekalipun kita beribadah secara online. 赞美主的名，虽然我们线上敬拜，但是我们还可以一起来敬拜上帝。 Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah ada dalam kondisi tubuh yang sehat. 我渴望弟兄姐妹们，虽然你们在家里，但是你们每一个人身体都很健康， Dan tetap bisa berkonsentrasi di dalam ibadah pagi ini. 我们在今天早上的崇拜会当中，也可以专注我们的这个记忆，我们专注我们的精神。 Kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们要一起来思考神的话语。 Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. 我们要透过祷告，一起来寻求神的帮助。 Ya Tuhan, kami menyadari kelemahan dan keterbatasan 天 kami. 父上帝，我们深深觉悟到我们的软弱，我们的有限。 Kami juga tahu ya Tuhan bahwa kami tidak mungkin memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. 我们也知道，我们也没有办法好好的、清楚的明白你的话。 Kami membutuhkan pertolongan daripada-Mu. 我们需要你的帮助。 Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang telah Tuhan berikan dapat bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami. 求主你的圣灵可以自由的在我们心里面动工， Supaya pikiran kami boleh terpusat pada pemberitaan firman 好让 Tuhan. 我们的思想可以专注在神的话语上。 Hati kami boleh terbuka untuk diajar oleh firman-Mu. 我们可以打开自己的心，欢迎你教导我们。 Dan telinga kami Tuhan anugerahkan untuk dengar-dengaran kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada 我 kami. 们的耳朵也可以聆听你的话语。 Biarlah kiranya Tuhan saja yang juga menolong kami bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu menghidupi kebenaran firman-Mu. 求主也帮助我们，你的儿女们，让我们可以懂得如何活出你的道。 Kami menyerahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman maupun yang menerjemahkannya. 我们也把你的两位仆人，不论讲的和翻译的，都交在你的手中。 Pakai kedua hamba-Mu untuk menjadi alat berkat-Mu. 求主使用你的两位仆人，成为你祝福的管道。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, tema kita hari ini adalah penguasaan diri Daud. 弟兄姐妹们，我们今天早上的主题叫做大卫的节制。 Dan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 那我们今天早上的这个经文是取自于撒母耳记上第24章第1到第8节。 Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya masing-masing. 我希望在家里的弟兄姐妹们可以翻开自己的圣经， Dan Saudara memperhatikan Alkitab Saudara. 你注意你的圣经。 Penginjil Mika akan membacakan di dalam bahasa Mandarin saja. 李一家传道用中文会为大家攻读这一段经文，《撒母耳记上》不是撒母耳记下，而是撒母耳记上第24章第1到第8节。神的话这样子告诉我们说：扫罗追赶非利士人回来，有人告诉他说，大卫在隐基地的旷野。扫罗就从以色列人中挑选3000精兵，率领他们往野羊的磐石去寻索大卫和跟随他的人。到了路旁的羊圈，在那里游动。扫罗进去大捷，大卫和跟随他的人正藏在洞里的深处。跟随的人对大卫说：“耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。如今时候到了。”大卫就起来，悄悄地割下扫罗外袍的衣襟。随后，大卫心中自责，因为割下扫罗的衣襟，对跟随他的人说：“我的主乃是耶和华的受膏者，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因他是耶和华的受膏者。”大卫用这话拦住跟随他的人，不容他们起来害扫罗。扫罗起来，从洞里出去行路。 Sampai sekian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. 我们读经到此为止。 Berdasarkan tema hari ini penguasaan diri Daud, 那根据我们今天早上的主题，大卫的节制，
Maka yang akan kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama adalah tentang penguasaan diri dari Daud. 那我们要学习的就是关于大卫的节制， Agar kita mempunyai pemahaman yang komprehensif, yang lengkap, 好让我们能够完全的了解整个事情的发展。 maka kita perlu tahu dulu latar belakangnya apa, 我们需要先了解他的背景， khususnya siapa itu Daud, 特别是大卫是谁， dan dalam hal apakah dia menguasai dirinya. 并且在何事上他可以节制。 Maka yang pertama saudara sekalian kita perlu tahu dulu siapa itu Daud. 所以第一呢，我们要先知道大卫是谁。 Ketika Raja Saul tidak taat kepada perintah 那 Tuhan, 么当扫罗王他不顺服上帝命令的时候， Nabi Samuel menyampaikan kepada Saul bahwa Tuhan telah menolak dia. 那么撒母耳先知呢就传达上帝对于扫罗的话说：“上帝废了你， Dan telah memilih orang lain untuk menjadi raja menggantikan 并且 dia. 拣选了另外一个人立他为王替代你。” Dan itu disampaikan oleh Samuel di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. 那么那个在撒母耳记上1章13到14节记载的是， Di sana dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhanlah yang menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 那么圣经告诉我们，现在你的王位必不长久，耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。 Saudara, saat Samuel menyampaikan hal seperti ini, 那么当撒母耳讲这句话的时候， sebenarnya Samuel juga belum tahu siapa orang yang akan menggantikan Saul. 那其实呢，撒母耳自己也还不知道到底谁将要替代扫罗。 Bahkan ketika Tuhan mengutus Samuel ke rumah Isai di Bethlehem, 那当撒母耳被差派往以塞的家，在伯利恒的时候， untuk mengurapi salah seorang anak Isai yang Tuhan pilih untuk Baik. menggantikan Saul, 来告上帝拣选以塞的其中一个孩子。 Samuel pun tidak tahu siapakah orangnya. 那个时候，撒母耳本身也不知道那个人到底是谁。 Nah, saudara-saudara, ketika Samuel tiba di rumah Isai, 那么弟兄姐妹们，当撒母耳到了以塞的家的时候， maka saudara Samuel melihat Eliab yang perawakannya, yang parasnya begitu baik. Dia berpikir kakak Daud, Eliab ini yang akan menjadi raja menggantikan 那么 Saul. 他就看到这个以塞的大儿子以利亚伯身体长得高壮，撒母耳认为他就是将要替代扫罗的那个人。 Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Kasih. janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. 可是呢，上帝却对撒母耳说：“千万不要看外貌雄壮的人， Sebab aku telah menolaknya. 因为我已经拒绝了他。 Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. 神所看的非同人所看的， Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 人看他眼前的，可是神看心里的。 Kemudian satu demi satu anak laki-laki Isai lewat di depan Samuel. 然后以塞的一个儿子都经过在这个撒母耳面前， Sampai pada anak yang ketujuh. 直到第7个孩子。 Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dipilih Tuhan. 可是上帝却从他们当中没有拣选任何一个人。 Ternyata ada satu anak lagi yang tidak berada di rumah pada saat itu. 那么原来还有最后的一个孩子，那个时候他不在家， Dialah anak bungsu dari Isai 他就是以塞的小儿子。 yang sedang mengembalakan domba-domba milik ayahnya. 那个时候正在牧养他父亲的羊， Maka disuruhlah orang untuk memanggil dia datang menghadap ke 所以 Samuel. 他就差派人去叫那个最小的儿子来见撒母耳。 Ketika anak bungsu itu yang bernama Daud datang dan Samuel mengurapi dia. 当那个最小的儿子来见撒母耳的时候， Nah, dialah yang kelak akan menggantikan Saul menjadi raja atas 那撒母 Israel. 耳就告他做王，直到有一天将要这个替代扫罗的王位。 Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru ketika Paulus berada di Antioquia yang ada di Pisidia, 那么在新约的时候，我们看到当保罗他在安提亚的时候，
Pada hari Sabat ia berbicara kepada orang-orang yang berkumpul di rumah ibadat. 那么在安息日的时候，他对那一些在会堂里面的人说话的时候， Dan Paulus menyinggung tentang Daud. 那么那个时候呢，保罗就提到大卫这个人。 Dikatakan di sana di dalam Kisah 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. 使徒行传13章22节那边记载说，击废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说，我寻的耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。 Jadi di sini saudara kita melihat bahwa Allah memilih orang yang berkenan di hatinya. 那么在这里我们看到上帝拣选讨他喜悦的人， Dan karena Allah yang pilih, maka Allah juga yang menyertai Daud. 因为这个是神所拣选的，所以是神亲自要与大卫同在。 Kalau kita perhatikan ketika Samuel mengurapi Daud, 那么如果我们注意到当撒母耳告大卫的时候， Alkitab mencatat kepada kita 那么圣经告诉我们说， bahwa sejak saat itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. 那么自从那个时候呢，神的灵就在大卫身上。 Nah saudara, dengan demikian kita boleh melihat bahwa Daud adalah orang yang disertai oleh Allah, Roh berkuasa atas dirinya. 那么我们可以看到，其实大卫是神所同在的一个人，神的灵在他身上。 Alkitab juga mencatat bahwa ketika Daud diurapi oleh Samuel, 那么圣经也记载说，当大卫被撒母耳膏抹的时候， tidak ada sebuah publikasi. 那个时候并没有任何的宣传， Bahkan Raja Saul pada saat itu pun tidak tahu. 甚至那个时候扫罗王也不知道。 Setelah diurapi sekalipun tidak ada pesta, tidak ada perayaan di dalam keluarga Isai. 那么那个时候虽然已经被膏抹之后，在耶西家里面也没有任何的宴席做一个庆祝。 Bahkan Daud kembali mengembalakan domba-domba 但是我们能 milik 看到 ayahnya. 大卫被膏抹之后，还回到他父亲的羊群当中牧养他们。 Nah saudara-saudara, oleh karena Saul itu sudah ditolak oleh Tuhan, 弟兄姐妹们，因为扫罗已经被神所废了， maka Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu dia. 那么上帝就任凭邪恶的灵去搅扰他。 Kemudian hamba-hamba Saul itu mengusulkan supaya ada seorang yang boleh bermain kecapi agar membuat hati Daud menjadi nyaman dan tenang. 然后扫罗的仆人们他就提议说，请扫罗找个专门弹琴的一个人来安慰扫罗。 Maka akhirnya diundanglah Daud ke istana untuk bermain kecapi ketika Saul diganggu roh jahat. 那么呢，到最后扫罗就请了大卫来，专门帮他弹琴，给他弹琴听，特别是当他被恶魔搅扰的时候。 Daud pada akhirnya menjadi pelayan Saul dan bahkan menjadi orang yang membawa senjata Saul. 那么那个时候，大卫后来就慢慢赢得了扫罗的心，后来他就成为了扫罗的这个手下。 Pada awalnya Saul sangat mengasihi Daud 那么一开始呢，扫罗非常的疼大卫， sampai pada satu peristiwa 直到一个事件， di mana Daud berhasil membunuh raksasa Filistin bernama 就 Goliat. 是大卫谋杀了这个歌利亚。 Dan pada saat mereka dari medan pertempuran pulang ke Israel, 那么当他们从战场上回到这个王宫的时候， sesudah Daud mengalahkan Goliat itu, 大卫大败歌利亚之后， maka keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel 那么那个时候呢，以色列当中所有的这个女子都出来了迎接他， mereka menyongsong Saul dengan bernyanyi dan menari-nari. 他们欢列说， Mereka bersukaria sambil menyanyikan secara bersatu-satuan. 他们在那边彼此回应唱歌歌颂。 Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 扫罗打败了上千敌人，但是大卫却打败了上千万个人。 Artinya Daud telah mengalahkan orang yang lebih banyak daripada Saul. 意思就是说，大卫已经打败了比扫罗更多的敌人。
Maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. 就从那个时候，扫罗心里面就充满了愤怒， Oleh karena perkataan itu menyebalkan hatinya, 因为那句话使他生气。 sebab dia berpikir kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. 因为呢，扫罗心里想说，他们看大卫打赢了上万个敌人，可是我呢，却只是打赢了上千个敌人。 Dan sekalipun Saul tidak pernah tahu bahwa Daud yang nanti akan menggantikan dia, 那么虽然扫罗直到那个地步都还不知道大卫是将要替代他的那个人， tetapi pernyataan orang-orang Israel pada saat itu membuat Saul berpikir bahwa mungkin akhir-akhirnya Daudlah yang akan menggantikan dia 可是因 menjadi 为 raja. 这些以色列女子们的这个歌颂，他们的歌声，使得这个扫罗开始想，恐怕有一天我的王位将要被他抢夺。 Dan sejak hari itu 自 maka 从那个时 Saul 候， selalu mendengki kepada Daud. 扫罗他就记恨于大卫。 Saudaraku, iri hati adalah dosa yang sangat mematikan. 弟兄姐妹们，嫉妒的心是一个非常这个可怕的罪。 Dan kedengkian Saul itu membelenggu dirinya. 那么大卫的这个嫉妒呢，捆绑了他的心。 Sehingga suatu ketika roh jahat mengganggu Saul, 因此呢，有一天当恶魔搅扰扫罗的时候， Daud datang bermain kecapi kepada Saul. 那么大卫就来帮这个扫罗弹琴。 Dengan begitu marah dia melemparkan tombak kepada Daud. 他心里非常的愤怒，拿着一个剑往他那边丢。 Tetapi Daud bisa mengelak. 可是大卫那个时候可以躲得过去。 Bukan kali itu saja dia lemparkan tombak kepada Daud. 不但那一次而已，大卫这个扫罗把剑 Oleh 射在 karena 大卫 iri 身上。 hati yang begitu mencengkram dirinya. 可是因为他心里面被嫉妒的这个心捆绑了， Oleh karena begitu marahnya dia kepada Daud, 因为他非常的生气大卫， dia ingin menumpas atau menghabisi Daud. 他想要除灭大卫。 Bahkan ketika anaknya Milka itu jatuh hati dengan Daud, 可是虽然当他的女儿爱上了大卫， Saul mengizinkan saudara. 那么扫罗准许， Tetapi persembahan untuk bisa mendapatkan anaknya ini dia harus mengambil kulikatan dari orang-orang Filistin. 那么扫罗立个条件，就是如果要娶他的女儿，大卫必须割下这个非利士人100个非利士人。 Sebenarnya saudara, maksud Saul adalah supaya Daud terbunuh. 其实呢，扫罗的一个目的就是要大卫被抹杀掉。 Di kemudian hari saudara, Daud justru diangkat menjadi pimpinan pasukan supaya dia berada di garis depan medan pertempuran. 然后接下来我们看到，扫罗立大卫为前线的这个元帅。 Dan ternyata Daud berhasil memenangkan 那 pertempuran. 么原来我们看到大卫却赢得了那一场的战争。 Kita boleh melihat bagaimana roh Tuhan berkuasa atas diri Daud. 我们可以看到神的灵如何的这个与大卫同在。 Bagaimana Allah menyertai dia sehingga keberhasilan demi keberhasilan bisa diraih oleh Daud. 那我们看到大卫所赢得的这个战争。 Dan tentu saja ini menambah lagi kedengkian, menambah lagi iri hati dalam diri Saul terhadap Daud. 使得扫罗更加的嫉妒大卫， Sehingga pada akhirnya dia benar-benar ingin membunuh atau menghabisi nyawa 以 Daud. 至于呢，最后扫罗真的很想把大卫杀掉。 Melalui sahabat karibnya Yonatan yang adalah anak dari Saul, 那么透过他的好朋友，也就是扫罗的这个大男儿， menyuruh Daud untuk melarikan diri karena papanya ingin membunuh dia. 那么大男儿这个约拿单他就劝大卫去逃命，因为他的父亲想杀他。 Maka dimulailah sebuah pengembaraan atau sebuah pelarian yang Daud lakukan. 那么自从那个时候，大卫的逃难日子就开始了。 Saudara bisa bayangkan bagaimana hidup daripada Daud 你可以想象一下大卫的日子， yang pada saat itu sedang terangkat tinggi oleh karena keberhasilan demi 那 keberhasilannya, 个时候因为他的这一些成就， harus melarikan diri meninggalkan istrinya, 他必须离开他太太逃命， jauh dari Samuel yang bisa memberikan dia nasihat. 他必须远离能够
劝勉他的撒母耳， Dia harus juga meninggalkan sahabat karibnya Yonatan, 他也必须离开他的好朋友约拿单， di mana semua orang-orang di samping dia yang bisa memberikan topangan kepadanya tidak ada lagi. 他左右边能够支持他的人都不在了， Dia harus lari seorang diri 他必须一个人逃命， untuk menghindari pengejaran dan rencana pembunuhan daripada Saul. 来脱离扫罗的抹杀。 Nah, saudara, ketika tidak ada lagi orang-orang sekelilingnya, 那么当他周围已经没有人可以帮助他了， tidak ada lagi yang bisa dia harapkan. 再没有能够可靠的人了， Apa yang dia harapkan, 那么 saudara? 他所盼望的是什么呢？ Tadi kita sudah melihat bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. 那么我们刚才已经看到了大卫，他是一个讨神喜悦的人， Bahwa Daud adalah seorang yang melakukan segala kehendak Allah. 他是一个遵行神心意、神旨意的人。 Itu menunjukkan bahwa betapa dia bergaul karib dengan Allah. 意思就是说，他与神有一个非常亲密的关系。 Dan kalau saudara melihat mazmur-mazmur yang digubah oleh Daud, 那么，当我们看到保罗所著的诗篇的时候， justru dia gubah ketika saat di masa-masa pelariannya. 那么是在他逃难的日子所写下来的诗， Karena ketika di sampingnya tidak ada penopang, 因为在他左右边，当没有一个任何可以支持他的人的时候， satu-satunya jalan dia menengganda ke atas, 唯一的道路、唯一的方法，他就是仰望上帝， yaitu kepada Tuhan. 就是仰望上帝。 Nah, saudara, bagian yang kita baca tadi kita melihat bagaimana Daud sedang ada di dalam persembunyiannya di bukit-bukit di tempat yang namanya En-Gedi. 那么在这一段经文里面，我们看到大卫那个时候正在应基地的这个旷野，在那边躲避。 Lalu kemudian saudara di dalam pengejaran dari Saul itu 那么在扫罗的这个追杀当中， ada panggilan alam 那么有一个自然现象， sehingga dia harus membuang hajat. 所以他必须去打劫。 Di situ kesempatan bagi Daud untuk membalas dendam kepada Saul. 那么那个时候呢，其实就是大卫报仇的一个良机。 Disinilah kita melihat bagaimana penguasaan diri dari Daud. 那么就在那个时候，我们可以看到大卫的节制。 Saudara, ingin saya katakan kepada saudara bahwa kunci dari penguasaan diri Daud adalah pergaulannya yang intim dengan 我 Tuhan. 要告诉弟兄姐妹们的就是一件事情：大卫节制的这个秘诀在于他与神亲密的关系。 Waktu kita membaca 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan 8, kita melihat penguasaan diri Daud begitu luar 当我 biasa. 们读到撒母耳记上24章第1到第8节的时候，我们可以看到他有何等的节制。 Tetapi dia bisa menguasai dirinya oleh karena pergaulannya yang intim dengan 他 Tuhan. 能够节制的秘诀在于他与神有一个亲密的关系， Roh Tuhan yang menguasai dia 神的灵控制他、掌控 sehingga dia 他， sanggup untuk menangani perjalanan hidupnya. 因此呢，他可以继续走下去他的人生的道路。 Dia mampu menguasai dirinya dan tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai Nama- dengan kehendak 他 Tuhan. 可以控制他自己，他也不做不讨神喜悦的事。 Dan saudara, ketika Daud bergaul intim dengan 那 Tuhan, 么，当大卫与神有一个亲密的关系的时候， membuat dia bisa menguasai dirinya. 那么也使他能够节制， Oleh karena dia menyadari, saudara, 因为他真正觉悟到 waktu Tuhan bukanlah 神 waktu. 的时间并非他的时间。 Saudara, banyak penafsir yang mengatakan ketika Daud itu telah diurapi menjadi raja itu kira-kira sekitar usia 17 tahun. 那么有一些解经家说，大卫被告为王的那个时候，他才17岁而已。 Tetapi sampai dia bisa berhasil menjadi raja itu pada usia yang ke-30. 可是直到他能够这个坐在王位，那个时候他是30岁。 Itu berarti 13 tahun kemudian setelah dia diurapi, barulah dia bisa menjadi raja. 那么意思就是说，他需要等大概13年的时间，他才能当王。 Nah saudara, ketika Daud memahami waktunya Tuhan, 那么直到大卫了解神的时间的时候， dia sama sekali tidak punya ambisi untuk menjadi raja seketika juga. 他不存留即刻当王的野心。 Dia tahu ada waktu Tuhan. 他知道有神的时间， Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, ketika ada kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul, 为这缘故呢，当他有机会可以把扫罗干掉的时候， dia tidak melakukannya. 他不这样做， Karena dia tahu
waktu Tuhan adalah berbeda dengan waktu 因为他知道神的时间跟他的时间不一样。 Ketika dia memahami waktu Tuhan bukanlah waktunya, saudara, 当他深深觉悟到神的时间并非他的时间的时候， dia tidak mengikuti kata 那 hatinya 么 sendiri. 他就不随从自己的心意。 Saudara bayangkan, Daud itu sudah berada dalam pelarian bukan berbulan-bulan, tetapi bertahun-tahun 那 lamanya. 么弟兄姐妹们，大卫这样子逃命，他不但是几个月之久而已，而是3年了。 Hari ini kita melewati masa pandemi yang sudah 1,5 tahun lebih. 今天呢，我们活在疫情之下，已经大概1年半左右了。 Kita masih bisa bepergian sekalipun itu terbatas. 我们还可以出去玩，虽然那是有限的， Tapi kita sudah merasa begitu tertekan. 但是 Saudara. 我们已经感到非常的有压力了。 Saudara bisa bayangkan terhadap Daud yang berada dalam pelarian. 你们可以想象在逃难逃命的这个大卫呢， Sekalipun sebelumnya dia ada di Gua Adulam dan Tuhan mengutus orang-orang untuk bisa bersama-sama dengan 虽 dia. 然那个时候他在山洞里面，上帝也差派了一些人去陪伴他， Tapi tetap saudara, di dalam pelarian itu adalah masa-masa yang tidak enak. 但是呢，所谓的逃命仍然是一个很不舒服的事情， Masa-masa yang menyengsarakan. 是一个很不愉快、很痛苦的事 Masa-masa di 情， mana dia bisa saja dibunuh, saudara. 是一个他随时可以被杀的一个 Bahkan di dalam 期间。 bacaan yang kita baca tadi, Saul bukan pergi sendiri, dia bawa 3.000 甚 pasukannya. 至我们看到，在我们所读的经文里面，扫罗不是一个人出来，他是带着3000精兵。 Karena dia tahu Daud itu punya keberhasilan demi keberhasilan, maka tidak mungkin dia bisa pergi seorang diri. Dia harus bawa pasukan yang banyak. 因为他知道大卫是一个非常能干的人，有许多的成就，所以他没办法一个人把大卫拿下来，他必须带着许多的人去拿大卫。 Saya percaya melalui kata hati pribadinya, 那我相信他心里面的良心， dia pasti juga punya keinginan menghabisi nyawa Saul. 他也一定是想把扫罗干掉。 Bukankah dia tidak memusuhi Saul? 他不把扫罗当作敌人， Dia tidak punya rencana yang jahat terhadap 他也 Saul. 没有对扫罗怀恶意， Tetapi Saul yang membencinya dan memusuhinya. 是扫罗恨他， Bahkan punya rencana jahat untuk membunuh dia. 甚至有一个恶魔，就是想要把大卫杀掉。 Tetapi dia tidak mengikuti kata 但 hatinya 是呢， sendiri. 他并没有随从自己的心意。 Bahkan dia bukan saja tidak mengikuti hatinya sendiri, dia juga tidak mengikuti anjuran pengikutnya. 甚至他也不随从跟随他的人的意见。 Saudara, apa yang menjadi anjuran pengikutnya, 那么 saudara? 跟随他的人呢，有怎么样的意见呢？ Itu tercatat di dalam ayat yang kelima, saudara. 那么记载在第5节， Di mana dikatakan telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang 在第4 baik. 节，他们说：“耶和华应许你说，我要将你的仇敌永远交在你的手中。如今时候到了。” Di mana kita lihat rekan-rekan Daud, teman-temannya ini, dia memberikan saran seolah-olah ini datangnya dari Tuhan. 那么跟从他的人，好像是告诉大卫说，这个良机是神所赐的。 Kadang-kadang saudara kita melihat sebuah kesempatan di depan mata kita dan kita berpikir ini datang dari 那 Tuhan. 么弟兄姐妹，很多时候我们看到我们眼前有一个机会，然后我们想说这来自上帝。 Inilah yang dialami para pengikut atau orang-orang rekan-rekan dari Daud yang ada bersama Daud di dalam gua itu. 那么这个就是跟从他的人的这个想法，他们的意见。 Dalam pemikiran mereka Daud itu sudah diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Nah, Inilah kesempatannya. 在他们的思想里面呢，大卫已经被告为王了，这个就是他立王的这个机会。 Tetapi di dalam pemahaman Daud akan waktu Tuhan bukanlah waktunya. 可是因为大卫觉悟到神的时间并非他的时间， Dia tidak menuruti anjuran pengikutnya. 在这样子的觉醒之下，他并没有跟从或者跟随他这个随从他跟随他的人的这个意见。 Saudara, di dalam pergumulan Daud, di dalam pergaulan yang intim dengan Tuhan, 那么在大卫与神亲密的关系里面， Daud bukan saja menyadari waktu Tuhan bukanlah waktunya, 那么大卫不但是了解神的时间并非他的时间， tetapi dia tahu bahwa dia harus punya sikap yang menghormati Tuhan. 他也了解他必须显出一个敬畏上帝的态度。
Dan sikap yang menghormati Tuhan itu adalah menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. 而敬畏上帝的态度，意思就是说敬畏上帝所高摩的人。 Dia tahu Saul itu bisa menjadi raja karena Tuhan yang mengurapi Saul. 那么他知道扫罗能够当王，是因为上帝高摩他。 Selama Saul menjadi raja, 在扫罗还当王的时候， dia harus dihormati 他必须被尊敬， karena Tuhan yang mengurapi Saul. 因为是上帝来恩告扫罗， Dia tidak boleh sembarangan terhadap orang yang diurapi 他 Tuhan. 不可以随随便便对待上帝的受膏者。 Nah, saudara-saudara, kita boleh melihat ketika kesempatan begitu baik untuk dia menghabisi nyawa Saul. 那我们可以看到，当他有一个良机来把扫罗干掉， Dia sudah datang dekat, 他已经走进了扫罗， tinggal pedangnya diayunkan pada leher Saul, Ta- melayang nyawanya. 他只要把刀一甩在这个扫罗的脖子，他就死了。 Tetapi yang dia lakukan, dia hanya memotong punca jubah 可 Saul. 是他所 Ya. 做的却把扫罗外袍的衣襟割下来， Bahkan ketika dia potong punca jubah Saul saja, 甚至当他把那个衣襟割下来的时候， hati nuraninya bergejolak, saudara. 他的良心就在那边挣扎， Ada sebuah kepekaan rohani yang begitu luar 他 biasa. 心里面有一个非常的这个属灵的敏感， Karena dia menyadari bahwa dengan memotong jubah saja, maka dia sudah meruntuhkan martabat daripada raja yang diurapi Tuhan. 因为他深深觉悟到，他虽然只是割下神所膏的人的这个外袍的衣襟，他已经违反了神的这个命令。 Saudara, tanpa kedekatan dengan Tuhan, Ruko. tentu tidak ada kepekaan seperti 如 ini. 果一个人不这样子亲近上帝，他不会有这样子的 Oleh 一个 karena dia 敏锐 dekat 感。 dengan Tuhan, apa yang dia lakukan sekalipun itu kita pandang hanyalah kecil, 因为他亲近上帝，所以虽然他只是犯了小事情， tetapi kepekaan itu membuat hati nuraninya bergejolak. 可是呢，这样子的一个敏感会使他的心理、他的良心挣扎。 Lalu dia berkata, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku. Ayat yang ke-7. 然后大卫说，不容他，大卫说，愿主拦阻我做这样子的事，对于他所受膏的人。 Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 我不敢伸手害他，因为他是神所受膏的人。 Saudara perhatikan, bukan membunuh loh, menjamah saja atau memotong punca jubah itu saja sebuah pelanggaran yang Daud pahami. 不要说杀害，连伤害都不敢，因为大卫觉得这个是一个违反神命令的事。 Dan kepekaan itu menyadarkan bahwa dia harus menghormati orang yang diurapi 那么 Tuhan. 这样子的一个敏感的心呢，让他不害神的受膏者。 Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, Daud mencegah dan tidak mengizinkan pengikutnya menyerang Saul. 为这个缘故呢，大卫禁止拦阻跟随他的人来伤害扫罗。 Saudara, seringkali ketika kita tidak ingin menyerang orang lain, 那么很多时候，当我们不想伤害别人的时候， tapi waktu hati kita masih jengkel sama orang itu, 可是当我们心里还恨他， karena dia telah menyusahkan hidupku, 因为他已经为难了我， maka mungkin saja kita mengizinkan orang lain untuk melakukannya. 有可能我们就让别人害他。 Lalu kita berpikir, yang penting kan bukan saya, tapi dia. 然后我们开始想说，最主要不是我，而是他。 Tapi saudara, kita boleh melihat penguasaan diri yang luar biasa dari Daud. 但是弟兄姐妹，我们可以看到大卫的节制是了不起的， Dia mencegah dan tidak mengizinkan pengikutnya menyerang 他 Saul. 拦阻跟随他的人伤害保罗。 Tetapi di dalam semuanya ini, Daud benar-benar memahami bahwa pembalasan itu adalah hak 但 Tuhan. 是在这一切事情身上，超过这一切事情呢，大卫真的理解， Dia tahu betapa jahatnya Saul kepada dia. 理解圣愿在于上帝。虽然扫罗对他何等的坏， Dia tahu betapa bencinya Saul terhadap dia. 他知道扫罗何等的恨他， Dan Saul yang sudah menyengsarakannya, harusnya dia balas 扫罗 akan 已 hal 经 itu. 害了他到这个地步，他应该向扫罗报仇才 Tapi 对 ada。satu prinsip yang dia pahami, 但是呢，他了解一个这个原则， bahwa pembalasan itu adalah 就 hak 是 Tuhan, 圣愿在于上帝， bukan pada dirinya. 不是他自己。 Lalu saudara-saudara sekalian, ratusan tahun kemudian, 那么好几百年以后，
Ada seorang yang lahir sebagai keturunan Daud, 那么有一个人生下来，他是大卫的后裔。 yaitu Yesus, memberi teladan yang mulia dalam hal penguasaan 那 diri. 么耶稣在节制上赐给我们一个荣耀的榜样。 Kita tahu Daud memang menguasai 我 dirinya, 们知道大卫他本来是一个节制的人， tapi kita ketemu dengan keturunan jasmaninya, yaitu Yesus yang disebut anak Daud. 但是我们也看到他肉体上的这个后裔，名叫耶稣，他被称为大卫的儿子。 Dia memberikan teladan yang mulia dalam hal penguasaan 他 diri. 在节制的事情上赐给我们一个荣耀的榜样。 Ada banyak penguasaan diri dalam diri Tuhan 那么在 Yesus. 耶稣的身上有许多的节制的这个榜样， Tapi saya hanya ingin memaparkan beberapa hal. 但是我只要列出几件事。 Yang pertama, saudara, kita bisa melihat bagaimana sikap Yesus terhadap Yudas Iskariot ataupun Petrus yang adalah 我们可以 murid-muridnya. 看到耶稣怎么样的对待加略人犹大和彼得。 Saudara, bukankah berkali-kali Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas akan menjual dia? 那么耶稣知道，并且也屡次提醒犹大不要卖他， Yudas akan mengkhianati dia. 犹大将要出卖他。 Tetapi sekalipun dia tidak bermaksud menyingkirkan Yudas dari jumlah 12 murid 可 itu. 是虽然他也没有想要把犹大从12个门徒当中开除， Bahkan dia memberikan kepercayaan kepada Yudas mengelola keuangan 甚至呢 murid-murid. 他赐给犹大一个恩典，就是成为财政。 Bukankah ini suatu penguasaan diri yang luar 那么 biasa, 这个岂 saudara? 不是一个了不起的节制吗？ Saudara, kalau engkau tahu ada orang yang mau mengkhianati engkau, 如果你知道有人将要出卖你， kalau engkau tahu ada orang yang mau menjual engkau, 如果你知道将要有人背叛你， oh, engkau pasti sudah akan singkirkan dia 我 jauh-jauh. 相信你将要把他赶出去。 Tapi Tuhan Yesus tidak 但是 melakukan. 主耶稣并不做这件事， Dia juga tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. 他也知道彼得将要否认他。 Petrus bukan seorang murid yang setia 彼得 padanya. 彼得那个时候并不是一个忠心于主的一个门徒， Seorang murid yang sebenarnya penakut, 其实他是一个害怕的人。 yang berani bersumpah aku tidak mengenal dia. 那么他勇敢发誓不认识主。 Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus tahu. 在这件事情上发生之前，主耶稣他也知道了， Tetapi dia tetap memakai Petrus. 但是他仍然使用彼得， Dia tidak membuang Petrus. 他没有把彼得丢弃， Bahkan dia berkata kepada Petrus, aku sudah berdoa bagi kamu. 甚至他对彼得说：“我已经预先为你祷告了。 Kalau nanti kamu bertobat, kuatkanlah hati 如果 rekan-rekan. 将有一天你悔改，你要兼顾你兄弟们的心里， Satu pengawasan diri yang luar 实在 biasa. 是了不起的节制。” Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus ada di dalam kondisi diperlakukan dengan tidak 当 adil, 主耶稣受到不公平的对待的时候， dia tidak membalas kejahatan orang-orang yang menyalibkannya, 他也没有向那些把他钉在十字架上的人报仇， melainkan di atas kayu salib dia mendoakan mereka. 他在十字架上却为他们祷告， Dia memohon supaya Bapa mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. 好让天父上帝赦免那一些把他钉在十字架上的人。 Padahal dia diperlakukan dengan tidak adil. 事实上，他 Dia 面对不公平的对待， disesah dan penuh penderitaan. 他被打，充满痛苦。 Tapi sekalipun dia tidak pernah ingin membalas kejahatan dengan 但是虽 kejahatan. 然他，但是他从来没有以恶报恶， Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. 他以善报恶。 Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. 他为那一些把他钉在十字架上的人祷告。 Dan yang paling utama, 那 saudara, 么最主要的， kita boleh dapati bahwa Tuhan kita Yesus 我 Kristus 们可以看到我们的主耶稣基督， tidak menggunakan kuasanya, melainkan dia taat kepada Bapaknya sampai mati di kayu salib. 他不误用他的权柄，却是至死顺服于天父的旨意。 Saudara, bukankah kita melihat kuasa Yesus yang begitu luar biasa? 我们看到主耶稣那了不起的能力， Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. 他能够医治瘸腿的人， Dia bisa mencelikan mata orang yang 他能 buta. 够叫瞎眼的人看见， Bahkan dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. 甚至他能够叫从死里的人复活。 Ketika orang-orang datang mau menangkap dia, 当很多人要来捉拿他的时候， Petrus mengambil pedang dan memotong telinga Malkus. 那么彼得就伸出他的剑来，割下马尔图的耳朵。 Apa yang Yesus 那 katakan? 么主耶 saudara? 稣说什么呢？ Dia minta Petrus untuk sarungkan pedang. 那么主耶稣要彼得
把刀收起来， Lalu dia menyembuhkan telinga Malkus. 然后他就医治马尔图的耳朵。 Dan dia menegur Petrus, sangkamu aku tidak bisa meminta pasukan malaikat untuk menolong aku. 当时就指着彼得说：“你认为我不能立刻差派天使来吗？” Di situ Tuhan sedang menyatakan dia punya kuasa yang 那 besar. 个时候，主耶稣正在显明说他有一个很大的权柄， Tetapi dia tidak menggunakan kuasa itu. 但是他并没有利用那个权柄。 Dan di dalam penguasaan dirinya, dia memilih untuk taat kepada Bapa sampai mati 在他的 di atas kayu 节 salib. 制里面呢，他选择顺服于天父上帝的旨意，直到死在十字架上。 Dan kematiannya di kayu salib itulah yang menggantikan kematian saudara dan saya. 那么他在十字架上的死代替了你和我。 Kematiannya di atas kayu salib adalah sebuah harga yang dia bayar untuk penebusan 然 saudara 后 dan 他在 saya. 十字架上的死呢，是为了这个赎回我们的这个生命。 Sehingga saudara dan saya tidak lagi berada di bawah murka Allah yang mengerikan. 因此呢，我不再活在上帝可怕的愤怒之下， Tapi saudara dan saya memiliki akan hidup yang kekal. 但是你和我可以拥有一个永恒的生命， Karena Kristus sudah menjalani ketaatannya dengan 因为 sempurna. 基督他已经完完全全了顺服上帝。 Ini sebuah teladan penguasaan diri yang 这 begitu 个 mulia. 是一个节制的一个荣耀的榜样。 Dan sebagai orang-orang percaya di zaman ini, 那么作为我们近代的基督徒， Tuhan Yesus mengharapkan kita boleh meneladani Dia. 耶稣希望我们可以效法他。 Bahwa iman kita bukan sekedar percaya kepadanya, 那我们的信心不但相信他， lalu dengan bangganya kita mengatakan kita punya jaminan hidup yang 然后我 kekal. 们可以非常骄傲地说，我们拥有了永恒的保障。 Tapi Tuhan mengizinkan kita hidup di tengah-tengah dunia 但是主他许可我们活在世界上里面， supaya kita boleh mengalami sebuah pertumbuhan 好让我们可以经历一个成长， yang semakin hari semakin menyerupai 一天 Kristus. 比一天更加的像耶稣基督， Supaya nama Allah yang 好让 dipermuliakan. 上帝的名得荣耀。 Itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus memberikan satu ayat yang baik buat kita. 所以呢，使徒保罗给我们一个很好的一个经文， Dan ini adalah ayat penutup untuk khotbah kita hari ini. 这节经文也是结束我们今天早上的道， Yaitu di dalam Roma 12 ayat yang ke-19. 就是在罗马书12章19节。 Di sana dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. 神的话告诉我们说：“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：伸冤在我，我必报应。” Ayat inilah yang sudah dihidupi oleh Daud 这个就是大卫所活出的真理。 dan dengan mulia ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita 那么主耶稣也显明了给我们看。 bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. 那么报应在主。 Saudara, hari ini kalau engkau pernah disakiti orang lain, 今天如果有人伤害过你， kalau engkau diperlakukan dengan tidak adil, 那么如果你面对一个不公平的对 kalau 待， engkau ada dalam penderitaan-penderitaan karena orang 如 lain, 果你处在各种不同的这个苦难当中，因为别人害你， sebagai manusia mungkin kita sakit hati. 那么作为一般的人，可能我们会心痛啊。 Sebagai orang yang bernatur berdosa, kita ingin membalas dendam. 那么作为一个有罪的人，我们很想报仇。 Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk menguasai diri. 但是呢，神的话今天教导我们要好好的节制， Bukan karena kita orang yang hebat, 不是因为我们一个了不起的人， tapi dengan mengandalkan Tuhan, 可是我们要依靠上帝， kita mampu untuk tidak melakukan pembalasan dendam. 我们就可以不去报仇， Karena pembalasan dendam itu adalah hak dari Tuhan. 因为报应是属于神。 Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita 但 semua. 愿神话语的真理可以成为我们的祝福。 Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. 我们低头祷告， Dan saya minta penginjil Mika pimpin kita di dalam doa. 我们一起低头祷告。天父上帝，我们真的满心感谢你，今天早上你的话对我们每一个人说话。主啊，我们不要为自己伸冤，因为伸冤在你，你必报应。你是公平的主，你是公义的主，你知道我们的经过，你知道我们的感受，你知道我们面对怎么样的事情，你都非常的清楚明了。主啊，如果在我们当中有人心里受伤，
因为别人的话，因为别人不公平的对待他，因为孩子对他不好的态度，因为配偶对他的伤害。主啊，请求你医治我们的伤口，求你医治我们的心，求你帮助我们可以从我们的挫折，从我们的痛苦，从我们的难过走出来，帮助我们好好的节制，帮助我们在受伤的情况下不自以为意，也不想报仇，而是能够把我们心中一切的苦处都向神诉苦。主啊，求你恩待每一个人，帮助我们完全的信靠你。主啊，也求你在我们短暂的这个年日当中彰显你的公义，好让别人可以看到你的荣耀，也因此归向你。谢谢主，你赐给我们这么宝贵的话语，求你祝福我们，恩待我们每一个人，奉靠主耶稣基督的名祈求祷告，阿门。Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. 时间交给主领人。